Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdil qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada malam ini daripada kitab Ightinamul Fawaid. Sebelum itu sedikit perhatian berkaitan dengan perbincangan pada muka surat 135 tentang iradat dan masyiah ini. Berkaitan dengan ini, iradat dan masyiah ni. Jadi semalamnya kita kabur terbalik. Jadi bila ada sahabat kita tegur, dia kata ustaz terbalik ni. Kita ialah benda pandangan orang ni kadang-kadang kita ingat terbalik. Nampak tak? Salah kabur lah. Kita sebut semalamnya masyiah itu mutaaddid. Tak, ia terbalik. Iradat itu yang mutaaddidah. Masyiah itu yang satu. Okey, masyiah itu yang satu. Ya. Jadi betul baliklah kalau siapa-siapa yang ada catat tu betul balik. Ini di sisi karamiyah ni. Karamiyah ulama ahli sunnah sama aje. Di sisi ahli sunnah sama aje. Iaitu masyiah dan iradah itu satu, benda yang sama. Masyiatullah, iradatullah satu. Semuanya azali dan qadim. Adapun karamiyah ni, ini nisbah. Di sisi karamiyah ni kita kata golongan dia ni golongan orang mengisbatkan tajsim lah ni. Muhammad ibn Karram As-Sijistani ni. Maka dia ini membezakan antara masyiah dan juga iradah. Di sisi mereka iradah tu yang mutaaddidah, masyiah tu satu. Kerana bila dilihat berkaitan dengan penggunaan kalimah iradah dan masyiah dalam Quran, mereka ambil dengan makna zahir bahawa iradat Tuhan tu berbilang dan juga baharu. Sebab apa yang Tuhan nak tu berlaku kan? Sentiasa berlaku. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Idza arada, bila Tuhan berkehendak. Maka zahir daripada itu, kehendak Tuhan tu banyaklah. Idza arada syai'an, apa yang Tuhan nak tu asya', banyak perkara. Bila Tuhan nak je, maka berlaku. Jadi kehendak Tuhan tu baharu juga dan berbilang. Itu pandangan karamiyah lah ni. Di sisi ahli sunnah iradat masyiah satu. Jadi terbalik, kita kabur malam terbalik itu. Tak perasan pula tu. Okey. Maka itu di sisi karamiyah iradat itu berbilang. Masyiah itu satu. Innama wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ini masyiah itu satu, sifat yang azali. Yang iradah itu yang berbilang dan juga baharu di sisi karamiyah. Ya, itu peringatan sedikit ya, tambih pada muka surat 135. Okey. Kita sambung kepada kitab kita ini pada perbincangan pada muka surat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wal malaikatu ajsamun latifatun nuraniyatun qadiratun 'ala at-tashakkuli bi ashkalin mukhtalifatin. Pengarang huraikan apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam matan dia kan. Lawistama'al insu wal jin wal malaikah.
Sekarang ni siapakah itu malaikat? Wal malaikatu, bermula malaikat tu ajsamun latifatun, jenis jisim latifah. Jisim latif yang bukan tokor ni. Haluh, jisim haluh ni. Nuraniyatun, dia asal daripada nur, jisim halus daripada cahaya. Qadiratun ala tasyakkuli, yang mampu untuk berubah, bi ashkalin mukhtalifatin, dengan rupa yang pelbagai. Dia mampu berupa, tasyakkul, berupa dengan pelbagai rupa. Sya'nuhum al-khairu, keadaan dan sifat mereka ini ialah baik saja. Al-khairu wal ilmu, dan ilmu. Mereka ni makhluk Allah Ta'ala yang ada ilmu. Wal qudratu alal umuri, dan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Angkat bumi, pindah benda-benda berat, benda besar. Ini kerja malaikat ni. Mengurus takbir pada sebahagian daripada alam ni, Allah Ta'ala tugaskan beberapa malaikat untuk urus. La yusafuna bil unuthati ijma'an, tidak disifatkan mereka dengan keperempuanan. Mereka tidak disifatkan dengan perempuan dengan ijma'. Bahkan kufur orang yang mengatakan malaikat ni perempuan. Dengan sepakat tak boleh kita sifatkan malaikat ni dengan perempuan. Ayaj'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum. Allah Ta'ala sebut mereka orang musyrikin menjadikan malaikat ini inatha. Mereka mengatakan malaikat ini perempuan. Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alu. Nanti lagi akan ditulis penyaksian mereka dan akan disoalkan mereka depan Allah Ta'ala. La yusafuna bil unuthati ijma'an wala bidzukuriyati ala sahih, dan tidak disifatkan dengan kelelakian atas qaul yang sahih. Atas qaul yang sahih muktamad tak boleh kita kata malaikat ni lelaki juga. Tapi kalau orang kata lelaki, taklah jadi kufur. Tapi pandangan itu salah dan juga lari daripada apa yang jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kufur tidaklah. Dah malaikat datang kepada Nabi dalam rupa lelaki, memanglah. Kerana malaikat ni qadiratun ala tasyakkul, mampu untuk berupa dengan pelbagai rupa. Jadi rupa yang biasa, yang tidak menyebabkan jadi orang pelik dan jadi takut, rupa manusia lah. Dan jenis yang maknanya jenis yang afdal daripada manusia, lelaki lah. Apatah lagi Rasul yang diutuskan tu memang Rasul ini lelaki. Jadi berupa mereka dengan rupa lelaki itu atas dasar itu yang sesuai bagi keadaan. Tapi bukan mereka bersifat dengan zukuriyah. Tak boleh kita kata malaikat ni berjantina. Laki pun tidak, puan pun tidak. Bukan khusus pun tidak. Dia tidak berjantina. Sebagaimana batu tak ada jantina kan? Batu bepang, batu bata. Benda jantina ni. Hak ni batu bata lelaki, batu bata puan. Tak ada gitu. Tak ada. Okey. Kalau orang sebut pun sekadar apa? Sekadar majah je. Macam nak dengan bur kan. Ataupun dipanggil apa ni? Pelak. Pelak ada male dengan female kan. Pelak jadi masuk, lepas tu pelak jenis tu. Tu dari segi penambaan saja. Dia sendiri tak ada jantina. Kerana tak arif zakat tu sendiri, orang yang ada alat kelamin lelaki dia panggil zakat. Orang yang ada alat kelamin perempuan panggil perempuan. Jadi tidak ada alat kelamin yang tidak beralat kelamin, yang tak ada buntu, maka kita tak boleh nak panggil lah. Tiang ni tiang lelaki, tiang puang. Tak ada tiang. Dia ada benda yang tidak disifatkan dengan jantina apa-apa. Maka malaikat pun begitu, tidak disifatkan dengan perempuan dan tidak disifatkan dengan lelaki. Wasyayatinu, dan juga syaitan-syaitan. Ajsamun nariyatun, jisim-jisim
yang berbentuk nariyah, daripada api, kerana dia daripada api. Juga latifatun lah ajsam latifatun, juga jisim latif ni. Tatashakkalu bi ashkalin mukhtalifatin, yang berupa dengan pelbagai rupa. Boleh berupa rupa orang puang rambut panjang, pontianak, kuntilanak. Bukuh dengan kain jadi pocong. Ada gigi taring panjang, Dracula. Nampak atu Cina. Jadi pelbagai rupa. Sya'nuhum asyar, keadaan dan juga sifat mereka ni kejahatan, jahat. Mereka ni memang jenis jahat. Illa wahidun minhum, kecuali seorang je di kalangan mereka. Okay. Kecuali seorang saja di kalangan mereka. Ismuhu Hammah, nama dia Hammah. Fa innahu aslama, kerana dia telah Islam. Ala ma warada fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis. Tengok hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada sifat menceritakan kitab sifatil qiyamah wa jannati wan nar, bab tahrishi syaitan wa ba'thihi sarayahu li fitnatin nas. Bab bagaimana syaitan ni dia menggoda, dan syaitan ni mengutuskan sarayahu, bala tentera-tenteranya untuk menguji, memfitnah manusia. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila ilaihi qarinuhu minal jin. Tidak ada seorang daripada kamu kecuali telah dihantarkan kepadanya satu qarin, teman daripada jin. Qalu wa iyyaka, kamu juga ya Rasulullah? Qala wa iyaya, termasuklah aku. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama, kecuali Allah Ta'ala tolong aku di atasnya, aku dapat menguasainya, lalu dia Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, maka qarin yang ada bersama aku tidak suruh kecuali kebaikan. Okey. Jadi itulah. Itulah yang dimaksudkan dipanggil sebagai Hammah ni. Iaitu qarin Nabi ni. Fa innahu aslama ala ma warada fil hadis. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jumhur. Ini mazhab ahli sunnah dan juga jumhur ulama. Wa qalatil falasifatu, berkata ahli falsafah, al malaikatu hiyal uqulu wan nufusul falakiyah. Malaikat tu ialah uqul, nafs falaki. Ni falsafah, di sisi mereka ada uqul asyarah tu. Prinsip-prinsip bagaimana jadinya alam sori, alam dunia ni daripada al-aqlul awal, aqlul thani, sehingga akhirnya wujudnya makhluk dunia, manusia dan dunia seperti ini. Jadi ada akal. Mereka nisbahkan akal tu malaikat. Dan nufus al-falakiyah, diri falak. Kalau tengok dalam ni perbahasan falsafah era Plato, Aristotle dan seumpamanya ni. Jadi kena ingat bahawa benda ini ialah khayalan mereka. Nampak tak? Mereka buat khayalan macam mana terjadinya alam ini, lalu lahirlah beberapa teori-teori sebagaimana yang disebut oleh ahli falsafah. Qalu, kata mereka, wahiya jawahiru mujarradatun. Dia ni ukul dan nufus falakiyah. Ini dia jauhar mujarradah. Mujarradah ni maknanya tak ada bentuk khusus, yang tidak ada surah khusus yang tertentu. Mujarradah. Qadimatun baqiyatun, yang mana qadim dan kekal. Sebab itu mereka mengatakan unsur alam ini, al-uqul, al-asyarah dan seumpamanya qadim, bukan diciptakan. Wa huwa khilafu ma alaihi ahlul milali kafatan, itu menyalahi apa yang dipegang oleh ahli agama sekaliannya. Orang yang beragama semua mengatakan tidak, alam ini dicipta oleh Allah, dia bukan qadim. Islam ke, Kristian ke, Yahudi ke menyatakan bahawa dia tidak qadim. Kafatan fahuwa batilun, maka ini pandangan batil. Wal jinnu indahum,
Dan jin di sisi ahli falsafah pula jawahiru mujarradatun. Jawahir mujarradah yang tak ada, yang tak terikat dengan surah tertentu. Dia boleh tajarrud. Laha tasarrufun, yang boleh mengurus, ada tasarruf, dia boleh urus. Wa ta'thirun fil ajsamil unsuriyah, yang boleh memberi kesan kepada jisim unsuri min ghairi ta'alluqin nufus al-bashariyati bi abdaniha, tanpa berkait diri jiwa manusia dengan badannya. Jadi dia boleh beri kesan. Dia boleh beri kesan kepada apa? Kepada nufus al-bashariyah, jiwa manusia. Tapi tak ada takluk dengan badan. Tak ada takluk dengan badan. Okey. Wasyayatinu indahum, dan syaitan di sisi ahli falsafah hiyal quwa mukhayyilatu, iaitu kekuatan, kemampuan, tapi benda yang hanya khayalan. Bukan ada bentuk berasingan, tapi kekuatan khayalan. Mukhayyilatu fi afradil insi, dalam diri individu manusia, min haitsu istila'uha 'alal quwwatil aqliyah, dari segi menguasainya di atas kekuatan akal. Wasarfuha, dan memalingkan kekuatan akal, anjanibil kudusi, daripada pihak kesucian, pihak-pihak perkara suci. Waqtisabil kamalatil aqliyah, dan mendapatkan kesempurnaan akal. Sarfuha ila tiba'il ladzatil hissiyah, memalingkan kepada mengikut kelazatan yang berbentuk hissi, berbentuk jasmani. Mana? Syaitan ni di sisi ahli falsafah, dia bukan benda entiti lain. Dia nafsu. Bagi mereka dia tu nafsu. Quwwah al-mukhayyilah, kekuatan nafsu yang memberi khayalan. Dia ini nafsu manusia itu sendiri yang memalingkan daripada asal kemampuan akal itu. Dia akan mencapai benda-benda yang suci dan mencapai kesempurnaan akal. Nafsu ini dia akan cuba paling. Paling daripada ikut akal, turut kepada nak mendapatkan kelazatan yang berbentuk fizikal, hissiyah. Mana? Jadi itu dia syaitan di sisi ahli falsafah. Wa za'ama ba'duhum. Ni ada juga orang percaya dak. Dia kata syaitan ni bukan lain, syaitan tu diri kita. Syaitan diri kita tu nafsu, tu nafsu dak. Nafsu pun panggil syaitan juga, tapi syaitan sungguh ni ada. Syaitan sungguh ni ada. Bukan makna sekadar nafsu kita tu satu. Jadi mereka menafikan adanya syaitan yang asing ni, entiti lain ni. Wa za'ama ba'duhum, dan telah menyangka sebahagian mereka, anna nufusal bashariyata, bahawa diri kemanusiaan itu, ba'dal mufaraqati, setelah mufaraqati, setelah bercerai dia, in kanat khayyiratan, jika jiwa manusia tu jiwa yang baik, fahiyal jinnu, maka dia akan jadi jin. Wa in kanat syirriratan, kalau dia itu jiwa yang jahat, fahiyal syayatinu, maka dia itu syaitan. Ni pelik-peliklah pandangan falsafah ni. Ialah mereka bercakap tentang perkara ma wara at-tabi'ah, perkara yang di luar tabiat, perkara yang nampak, maka ini datang khayalan-khayalan. Jadi mereka cubalah membuat khayalan-khayalan teori macam mana kita nak explain apa yang berlaku, nak huraikan apa yang berlaku pada manusia. Jadi dia kata berubahlah jadi jin apabila bercerai. Di nafsu basyariah tu ada yang jadi syaitan kalau dia jahat. Waktu tak masuk lagi konsep reincarnation, kelahiran semula, itu semua akal fikiran yang mana mereka cuba memikirkan perkara ghaibiyat tapi dengan akal, padahal akal ni kemampuan dia terhad. Sebab itu kena berpandukan kepada wahyu juga. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang mengetahui tentera Tuhan kamu kecuali Tuhan sahaja. Tak ada yang mampu tahu macam mana malaikat ni berapa ramai, berapa banyak.
Ramai mana tentera Allah di kalangan malaikat ini? La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Allah Ta'ala sahajalah tahu. Fanzur dhalika. Dikatakan paling banyak makhluk ialah malaikat. Kemudian jin dan syaitan. Kemudian manusia. Manusia ni daripada asnaf dipanggil al-aqliyah ini, manusia paling sikit. Ramai pada manusia jin. Dan syaitan masuk sekali kan. Syaitan kana minal jin ni kan. Dan yang paling ramai pada itu malaikat. Malaikat lagi ramai. Fanzur zalika, maka kamu perhatikan demikian itu. Wabillahi taufiq, hanya dengan Allah Ta'ala saja taufik. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali lagi, wa anna iradatahu qa'imatun bidzatihi, bahawa iradat Allah Ta'ala itu ada pada diri Tuhan, ada pada zat Tuhan. Iradat Allah qa'imatun bidzatihi, ada pada Tuhan, fi jumlati sifatihi, daripada jumlah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Lam yazal kadzalika, sentiasalah Allah sedemikian bersifat mausufan biha, bersifat dengan iradat. Muridan, berkehendak ia, fi azalihi, sejak azali lagi, liwujudil asya'i, berkehendak dia mengadakan perkara-perkara, fi awqatiha allati qaddaraha, pada waktu-waktu yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kehendak Tuhan itu berlaku sejak azali lagi. Allah dah tentukan akan wujud perkara itu pada waktu yang telah ditetapkan. Fawujidat fi awqatiha kama aradahu fi azali, maka akan wujudnya perkara itu pada masa-masanya sebagaimana dikehendaki Allah Ta'ala sejak azali. Min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin, tanpa terdahulu dan tanpa terkemudian. Tak ada awal, tak ada akhir. Tepat pada waktu. Kalau orang tu lahir pada hari Ahad, pukul 12, 1 minit, 1 saat. 1 saat. Nampak? Kalau lebih pada 1 saat lagi ada, boleh pecah lagi. Lebih pecah lagi lah. Maka waktu tu tak akan berganjak, lewat ataupun terdahulu. Min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin. Bal waqa'at ala wafqi ilmihi, bahkan wujud itu berlaku itu mengikut ilmu Tuhan, min ghairi tabaddulin wala taghayyurin, tanpa ada berubah dan tanpa ada bertukar, tanpa bertukar dan tanpa berubah. Tak berubah langsung dengan apa yang ada pada ilmu Tuhan. Yakni menghendaki oleh musannif rahimahullahu taala, anna iradatahu taala, bahawa iradat Allah Taala itu qaimatun bi dzatihi, ada pada Allah. Qadimatun biqidamihi, iradat Tuhan pun qadim sebagaimana qadimnya diri Tuhan. Muta'alliqatun bil asya'i qabla wujudiha, dan iradat Tuhan bertakluk kepada segala perkara qabla wujudiha, sebelum wujud lagi perkara itu bertakluk dah. Ta'alluqan salahiyan, akan sebagai ta'alluq salahi. Ta'alluq salahiyah, dipanggil ta'alluq suluhi ni. Ta'alluq salahiyah, ta'alluq suluhi qadim. Wa inda wujudi wa indal wujudi, dan berta'alluq ketika adanya perkara itu, ta'alluqan tanjiziyan, berta'alluq dengan ta'alluq tanjizi. Nampak tak? Wa indal wujud, mana apa ni? Ta'alluq tanjizi apa ni? Tanjizi qadim ke tanjizi hadis? Tanjizi apa ni? Tanjizi qadim. Macam mana? Qadim tak wujud lagi ni. Indal wujud. Tanjizi hadis lah. Jadi Syekh bawa sini atas jalanan yang mengatakan bahawa ada ta'alluq tanjizi hadis. Nampak tak? Wa indal wujud, ketika wujudnya bertakluk tanjizian. Mana apa? Tanjizi hadis lah. Tanjizi hadis. Tapi kita dah sebut semalam kan? Malam ke tanya? Ana sebut malam tak? Dalam kelas tak? Tak apa. Jadi qaul yang muktamadnya bahawa tak ada tanjizi hadis bagi iradat ni. Yang ada tanjizi qadim je. Dah apa yang berlaku tu ketika wujud itu. Bila sebut indal wujud, mana pada wujud makhluk. Maka wujud makhluk ni pada hudus lah. Tanjizi hadis. Jadi ulama
yang muktamad mengatakan bahawa tanjizi hadis tak berlaku. Sebenarnya yang berlakunya izhar wa buruzun lima ta'allaqat bihi al-iradatu azalan. Itu hanya menjelas dan menyatakan serta menzahirkan perkara yang telah bertakluk oleh iradat sejak azali. Itu je. Izhar dia tak ada, dia bukan satu takluk baru. Jadi kalau kita nak ambil atas jalan kaum muktamadnya, ta'alluq tanjizi dengan makna izhar wal buruz sajalah. Tapi zahir daripada kalam musannif ini bahawa dia mengatakan berlaku satu ta'alluq lagi, iaitu ta'alluq tanjizi hadis. Ya. Macam kudrah. Wa kadzalikal qudratu, begitulah juga kudrat. Begitulah juga kudrat. Wa jarayanu dzalika ala wafqil ilmi, dan berlakunya demikian itu bertepatan dengan ilmu. Berlakunya demikian itu bertepatan dengan ilmu. Wa huwa makna qauli Syekh Ibnu Abi Madian. Itulah makna perkataan Syekh Ibnu Abi Madian. Ibnu Abi Madian dia ada hikam dia kan, hikam Ibnu Abi Madian. Kata apa? Alima kulla syai'in qabla kaunihi, mengetahui Allah setiap sesuatu qabla kaunihi, sebelum berlaku dan terjadinya. Sebelum terjadi perkara itu, alima kulla syai', Allah dah tahu setiap perkara. Qabla kaunihi, sebelum berlaku dan wujud perkara itu. Fajara ala qadarihi, maka berlaku dia mengikut ketentuannya. Wala yakunu min ibadihi qaulun wala amalun, tidak berlaku daripada hamba itu perkataan ataupun amalan illa waqad qadahu, kecuali Allah dah tentukannya, wa sabaqa ilmuhu bihi, dan terdahulu ilmu Tuhan dengan perkara itu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kenapalah tidak dia mengetahui man khalaqa, Tuhan yang menciptakan, wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha halus dan juga maha mengetahui. Wa huwal latiful khabir. Surah Al-Mulk ayat 13. Ayat 14 tak? Surah Al-Mulk ayat 14. Ala tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk? Ala ya'lamu, tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Ala ya'lamu, tidakkah Tuhan yang mengetahui? Siapa yang mengetahui itu? Man khalaqa, Tuhan yang mencipta sekalian makhluk itu, tidakkah dia mengetahui? Wa huwal latiful khabir, sedangkan ia maha halus urusan takbirnya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Wa dhahabatil mu'tazilatu, dan berpandangan mu'tazilah ila huduthil iradati wal kalami, kepada baharunya iradat dan juga kalam. Mu'tazilah mengatakan iradat Tuhan tu baharu. Bila berlaku perkara itu, makna berlaku iradat Tuhan ketika itu. Nampak? Jadi baharu. Dan juga kalam pun baharu. Bab kalam, bila Tuhan berkata-kata, maka berkata-kata tu lahirnya bila? Zahirnya bila? Bila Tuhan berkata-kata, maka tentulah baharu. Wa huwa batilun. Ini pandangan batil, salah ni, sesat ni. Sebab mereka melihat kepada kalam Tuhan itu, kalam Allah yang dizahirkan itu, maka sifat kalam pun baharu juga. Maka dia bukan sifat yang lebih pada diri Tuhan. Bahkan kalam itu penciptaan Tuhan yang baharu. Begitulah iradat Allah. Wa dhahabat ta'ifatun minhum, dan berpandangan sekumpulan daripada Mu'tazilah ila huduthil ilmi, bahawa baharu juga ilmu Tuhan. Ini sebab tu dia kata ta'ifah. Bukan semua Mu'tazilah ni. Bukan semua Mu'tazilah. Sebahagian daripada Mu'tazilah mengatakan bahawa ilmu Tuhan pun baharu. Bila berlaku baru tahu. Ini dipanggil dalam istilah, dipanggil apa? Al-qawlu bil bada'. Al-qawlu bil bada'. Bisa dengar? Saya ingat dah. Al-bada' bil bada'. Al-qawlu bil bada'.
Bada yabdu badaan. Nyata. Makna apa? Tuhan tidak tahu secara tafsir satu-satu sebelum berlaku. Tapi bila berlaku baru Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu belaka. Kita bukan tahu semua sekali. Tapi Tuhan berlaku ketika Tuhan tahu ketika berlaku perkara itu. Contoh, bila berlaku contohnya. Sebab apa mereka berpandangan gini? Dia kata, kalau orang buat maksiat, kalau Tuhan tahu dah, takkan Tuhan tak alam? Kan di sisi mereka iradat dan juga suruh tu kan berlazimah kan. Jadi kalau berlaku maksiat, berlaku kufur, kalau Tuhan tahu dah, Tuhan tak alam, mana Tuhan suruh pula, macam Tuhan suruh pula buat maksiat. Jadi kerana itu, macam mana nak menyucikan, nak tanzihkan Tuhan daripada al-qabih, daripada keburukan, asyurur, kejahatan ni. Maka manusia buat, tapi Tuhan bila buat baru Tuhan tahu. Di situ nisbah hudus ilmi. Hudus ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ni al-qaulu bil bada'. Ini banyak ulama kata kufur ni, kufur. Sebab menafikan ilmu Tuhan azali ni, kufur. Pandangan yang menyatakan al-qaulu bil bada' ini, pandangan ini bagi ulama mengatakan pandangan ini kufur. Sebab menafikan ilmu tafsili sebelum berlaku. Wajawazatil karramiyatu, dan mengharuskan golongan karramiyah, wal musyabbihah, dan golongan musyabbihah, hudutha sifatillahi ta'ala. Mereka mengharuskan baharunya sifat Tuhan, wa zawalaha, dan mengharuskan hilang sifat Tuhan. Sebab tu mereka kata Tuhan tu boleh bersemayam, boleh bertempat, bersemayam. Kerana sebelum ada arah, Tuhan tak bersemayam. Lepas ada arah, Tuhan baru bersemayam di atas arah. Jadi baharulah sifat istiwa alal arsy itu baharu. Sebab sebelum ada arah, tidak ada sifat istiwa. Maka mereka mengharuskan berlaku baharunya sifat Tuhan. Sebab mereka takwil itu, istiwa itu perbuatan sifat yang berlaku pada diri zat Tuhan. Perbuatan yang berlaku pada diri zat Tuhan. Maka pada diri Tuhan berlaku sifat baharu. Boleh turun 1/3 malam. Turun daripada langit dunia ke langit dunia. Jadi pada 1/3 malam baru berlaku turun. Sebelum tu tak berlaku. Jadi berlaku baharu pada sifat Tuhan. Jadi mereka mengharuskan berubah dan hudus baharunya, dan juga boleh hilang. Dah bila tak turun, tak ada sifat turun tu. Sifat itu boleh berubah berlaku pada diri zat Tuhan. Itu ahli sunnah tolak tu. Pandangan menafsirkan ayat-ayat tersebut secara zahir itu jelas menyalahi, kerana dia membawa kepada kita menyatakan sifat Tuhan itu baharu. Wa jawazatil karramiyatu wal musyabbihatu hudutsa sifatillahi ta'ala wa zawalaha. Kama yajuzu zalika fi haqqil khalqi, sebagaimana harus demikian pada hak makhluk. Kita duduk, tak berduduk kita diri. Apa dah? Tak berdiam kita bergerak. Baru. Ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang berkata oleh orang-orang yang zalim. Sesuci-sucinya, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Maha suci Tuhan. Qala fil risalatil qudsiyah, berkata dalam risalah al-qudsiyah Imam Ghazali kata apa? Walau kanat hadithatan bidzatihi, kalaulah ada di sana sifat itu baharu, ada sifat itu baharu bidzatihi, pada zat Tuhan. Kalau sifat itu baharu ada pada diri zat Tuhan, la sara mahallan lil hawadis, nescaya jadilah zat Tuhan, la sara zatuhu mahallan lil hawadis, zat Tuhan tu jadi tempat bagi duduknya sifat baharu. Kalau sifat yang ada pada Tuhan tu baharu, maka zat Tuhan tu jadi tempat kepada sifat baharu. Walau hadathat fi ghairi dhatihi, andai kata sifat itu baharu tapi bukan baharu duduk pada zat Tuhan, lam yakun muridan biha, nescaya Tuhan tidak inginlah padanya. Mana Tuhan tidak ingin pada sifat itulah. Kalau sifat itu kata baharu, tapi baharu bukan duduk pada zat Tuhan, lam yakun muridan biha, maka Tuhan tu tidak berkeinginan
berkehendak pada zat itu. Sebab tak ada pada diri dia. Dah ada pada hak lain kan? Bila ada pada hak lain, Tuhan tak berkehendak pada dia. Kama la takunu anta mutaharrikan biharakatin laysat fi dhatika. Sebagaimana kamu tidak bergerak dengan satu gerak yang tidak ada pada zat kamu. Contoh apa? Kita bergerak dengan cara berjalan. Berjalan. Gerakkan kita, gerakan jalan. Kita tak melompat. Gerak ke tu? Gerak cara melompat. Masa berjalan, kita tak ada sifat melompat pada diri kita. Sebab kita tidak berhendak untuk bersifat dengan sifat melompat. Apa tak? Jadi, andai kata, sifat itu baharu tapi tak duduk pada zat Tuhan. Makna sifat itu Tuhan tak berkehendak pada sifat Tuhan. Sebagaimana kita, ketika bergerak dengan satu gerak, dan maka kita tak bergerak dengan gerak lain. Ketika kita berjalan, kita tak melompat. Maka kita tak berkehendak pada lompat ketika kita berjalan tu. Apa tak? Wa kaifama qaddarta huduthaha. Bagaimana cara pun kamu andaikan baharunya sifat itu. Nak menafikan. Andai kata sifat Tuhan tu baharu. Andai kata baharu duduk pada zat. Pokoknya maka Tuhan tu jadi tempat bagi sifat yang baharu. Andai kata sifat tu baharu tapi tak duduk pada zat, maka Tuhan tak berkehendak pada sifat tu. Mustahil juga macam mana padahal Allah bersifat dengan sifat tu. Kita yang berjalan tak bersifat dengan sifat melompat. Orang tak panggil orang tu melompat. Kita panggil orang tu jalan lah. Kita jalan. Kita tak bersifat dengan berenang. Berenang gerak orang. Orang tak panggil orang tu buat benda. Orang tu berenang. Apa jalan atas jarak? Tak panggil lah. Dia tidak bersifat dengan sifat itu. Bila benda sifat itu tidak duduk pada zatnya. Wa kaifa ma qaddarta huduthaha. Bagaimana sekalipun kamu andaikan baharunya sifat, fasayaftakiru ila iradatin ukhra. Nescaya berkehendak ia kepada iradat lain pula. Andai kerana pun maka berkehendak pada iradat. Iradat nak menentukan sifat apa, nak menentukan nak pada sifat mana. Wa yatasalsalul amru ila ghairi nihayatin. Maka akan bertasalsul, berantaian perkara itu tanpa ada kesudahan. Apa? Akan berantaian tanpa ada kesudahan. Walau jaza an tahdutha iradatun bi ghairi iradatin. Jadi iradat tu nak duduk kat mana? Nak duduk di zat Tuhan atau luar zat Tuhan ke mana? Siapa yang nak menentukan iradat itu? Iradat itu nak berada pada zat ke atau nak berada pada selain pada zat? Siapa yang nak tentukan? Iradat lain. Iradat lain kan? Dah iradat tu nak duduk mana tu? Nak duduk pada zat Tuhan ke pada selain Tuhan? Siapa nak tentukan? Iradat lain pula. Faham tak? Jadi iradat tadi, ketentuannya duduk pada diri zat ataupun luar zat. Siapa yang nak tentukan? Iradat lain. Iradat tu pula, dia duduk pada diri Tuhan ke duduk pada selain Tuhan? Iradat lain lah tentukan kan? Iradat lain. Dah iradat tu pula, siapa? Bertasasul lah sehingga tak ada kesudahan. Tengok. Walau jaza an tahdutha iradatun bi ghairi iradatin. Kalaulah harus baharunya satu iradat tanpa ada iradat, la jaza an yahdutsal alamu bi ghairi iradatin. Nescaya haruslah baharunya alam tanpa ada iradat. Walhal itu mustahil. Dak natijahnya, dak jawab tu natijahnya mustahil. Dia kata andai kata boleh berlaku iradat baharu. Iradat tu baharu kan? Baharu makna sebelum ni tak ada, lepas tu ada, lepas tu dengan sifat tertentu. Yang nak menentukan sifat iradat baharu tu siapa? Iradat lain pula. Dah iradat tu kan iradat, dia pula baharu. Siapa yang nak menentukan dia? Iradat lain pula. Iradat lain pula tasasul. Okey. Andai kata kita kata, tak apa. Falsafah kata, mereka kata iradat itu baharu ditentukan oleh iradat itu baharu tanpa ditentukan oleh iradat supaya nak putus tasalsul. Supaya tak jadi tasalsul. Tak apalah dia baharu. Dia baharu tapi tidak diputuskan oleh iradat lain. Dia sendiri iradat tu baharu tidak berkehendak kepada iradat lain yang menentukannya. Mereka kata gitu. Jawabnya, kalaulah kamu kata harus iradat itu baharu tanpa ada iradat lain yang tentukannya, maka harus jugalah alam itu baharu tanpa ada iradat.
Boleh terima tak alam tu baharu tanpa ada? Tak boleh terima. Sama je. Sebab alam ni baharu. Lepas tu tiba-tiba baharu dengan sendiri tanpa iradat yang nak menentukan. Kenapa alam ni bumi bawah, langit atas? Kenapa pokok ni begini? Kerana pokok daun hijau, batang dia warna coklat. Tidakkah itu berlaku mungkinat-mungkinat? Yang mana pada akal dan mereka, lawang ni pun, ahli falsafah ni pun, mereka memang menyatakan bahawa benda itu baharu. Dan baharu dia terjadi benda yang baharu tu dengan bentuk tertentu, pilihan tertentu daripada banyak-banyak pilihan berhajat kepada murajjih yang mentarjihkan dengan iradat. Nampak tak? Jadi iradat itu mesti. Jadi terbatallah pandangan mereka yang mengatakan boleh baharu iradat tanpa berhajat pada iradat lain. Nampak? Intaha. Boleh? Wasayati mazidun minal kalami, lagi akan datang tambahan daripada perbincangan fi sifatil ma'nawiyah, pada sifat ma'nawiyah, fi khatimatil kalami alal kalam, pada penamat penghujung perbahasan tentang sifat kalam. Wabillahi taufiq, dengan Allah Taala saja taufik. Kuma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali, dabbaral umura, Allah lah yang mentadbirkan segala urusan, la bitartibi afkarin, bukan dengan susunan afkar, fikiran-fikiran, wa tarabbusi zamanin, bukan dengan tarabbus zaman, mencari, menunggu-nunggu masa. Tunggu masa dulu tak? Tuhan dah tadbir awal lagi. Bukan nak tadbir tu kena tunggu dulu. Kena tengok dulu, perhati. Tengok cuaca molek ke tak, baru buat. Tengok suasana itu membantu tak untuk kita menang, baru buat pilihan raya. Contoh. Falidzalika la yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Dari kerana itu, tidak menyibukkan Tuhan satu sya'an daripada sya'an lain. Satu kelakuan, satu perkara tidak menyibukkan Tuhan daripada perkara lain. Kita tak boleh. Kita kalau serabut tak, sibuk ada ni, mari kerja lain tak boleh dah. Jadi serabut tak buat belaka kadang. Ataupun jadi tinggal, ataupun buat jadi tak sesat. Tuhan takkan ada sesuatu yang menyibukkan dia daripada sesuatu. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, kata Syekh Ahmad Zarruq, li'anna tartibal afkari, susunan fikiran itu kita rancang, kita panggil tartibul afkar, susunan fikiran, makna perancangan akal itu, wa tarabbusaz zamani, dan menunggu-nunggu masa. Tengok kondisi yang sesuai. Sya'nul makhluqin, itu sifat makhluk, keadaan makhluk. Lihtiyajihim, kerana ihtiyaj mereka, sifat berhajat. Makhluk ni kan berhajat. Tapi memang mereka bukan tidak bersifat dengan istighna, tidak terkaya, mereka berhajat. Kerana itu mereka perlu susun, perlu rancang. Wa amruhu ta'ala tanfidhun faqat, adapun urusan Tuhan hanya pelaksanaan saja. Urusan Tuhan tak ada rancang dulu. Laksana. Kalau kita buat gitu, jadi acu lah. Tak ada perancangan. Jadi naik, jadi esko, naik jadi menteri, buat je. Tak buat gitu. Kadang-kadang dia buat saja, tapi orang belakang, think tanker dia tu ramai. Pemikir-pemikir dia tu ramai. Nampak macam dia suruh saja, tapi hok fikir orang lain tolong mikir untuk dia. Nampak tak? Tak boleh manusia kena rancang. Tuhan, urusan Tuhan ialah tanfiz, laksana sahaja. Qala ta'ala, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Tidak ada urusan sa'ah, akhirat itu, kecuali kalamhil basar, seperti kelipan, ataupun lamhil basar, kelipan mata. Lamhil basar, sekejap sangat, seumpama kelipan mata, sekejap saja. Makna bukan racang-racang, bukan dengan makna perlu pada perancangan. Okey. Okey. Tengok ni. Waktu akhirat Tuhan buat tu makna sekejap, umpama kelipan mata sahaja.
Qala azza wa jalla innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya qauluna li syai'in, perkataan kami bagi sesuatu, idza aradnahu, apabila kami menghendakinya, an naqula lahu, bahawa kami kata kepadanya, kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadilah. Jadi dengan sifat kudrat iradah, bukan jadi dengan sifat kalam. Jadi kun fayakun ni kinayah an sur'ati tanfizi iradatillah, kinayah daripada segera dan langsung terlaksana kehendak Tuhan. Seumpama bila kata kun fayakun, tidak ada senggang antara bainal kafi wan nun. Kun, antara nun kaf dengan nun ada senggang tak? Itu dalam doa Yasin kan. Ya, suratil bainal kafi wan nun. Tak, amruhu bainal kafi wan nun. Antara kaf dengan nun. Mana? Merujuk pada kun. Adakah di sana antara huruf kaf dengan huruf nun ni ada sesuatu yang menengahi? Tak ada. Kaf dengan nun, kun. Bunyi pun cepat, kun. Yakun. Bila nak jadi, nak jadi. Bukan makna Tuhan nak, Tuhan kena sebut kun dulu. Tak, itu tak betul lah tu. Bukan kena kata kun. Bukan. Tapi menunjukkan segeranya berlaku apa yang Tuhan nak, tanpa ada muhlah, tanpa ada lewat ataupun bertangguh. Wa ma'na la yushghiluhu sya'nun an sya'nin, dan makna tidak menyibukkan Tuhan satu urusan daripada urusan lain. Asy-sya'nu huwal amru. Apa makna sya'n? Urusan, amrun. Wa qila fi qoulihi ta'ala, dan dikatakan pada tafsiran firman Allah Ta'ala, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Yas'aluhu, bertanya akannya, man fis samawati wal ard, segala yang di langit dan di bumi. Kulla yaumin, pada setiap hari, huwa fi sya'n. Huwa fi sya'n, Allah pada urusannya. Allah pada urusannya. Sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa berhajat. Yas'aluhu, sentiasa berhajat. Setiap makhluk yang ada di langit dan bumi, yas'aluhu, meminta dan berhajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin huwa fi sya'n, tiap-tiap masa ia dalam urusan mencipta dan mentadbir makhluknya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu kisah Ibnu Syajari kan, dalam masyhur disebut dalam Jawharah Tauhid, dalam Tuhfatul Murid pun ada. Ibnu Syajari kan, bila dia tafsirkan ayat ni, orang tu tanya, mari seorang dalam hadir dalam majlis ilmu dia, ma sya'nu rabbukal an, Tuhan kamu buat benda sekarang? Padahal tu kan kullu yaumin huwa fi sya'an, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap setiap hari Allah itu ada dalam sya'annya. Maka ada seorang dalam majlis tu tanya, ma sya'nu rabbukal an, apakah keadaan Tuhan kamu sekarang? Jadi Ibnu Syajari tak tahu. Dia tak tahu nak jawab ke mana tak. Tak dibuka jawapan kepadanya. Maka pun dia pulang dalam keadaan gundah gulisah, tak kerana persoalan tu dia tak tahu jawapan, dan dia sendiri pun tak jadi terfikirlah. Ma sya'nu rabbukal an, apa keadaan Tuhan sekarang ni? Nak jawab ke mana berdasarkan kullu yaumin huwa fi sya'an. Maka pada malam itu dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu Nabi ajar beritahu kepadanya bahawa orang yang akan bertanya kamu tadi, esok dia akan mari dan bertanya lagi. Dia itu Khidir. Nabi Khidir alaihi salam. Huwa Khadir. Dia itu Khidir. Dia datang akan bertanya, esok dia akan tanya soalan sama. Kamu jawab kepadanya, syu'unun yubdiha wala yabtadiha, yarfa'u biha aqwaman wa yada'u akharin. Apa keadaan Tuhan? Keadaan Tuhan ialah syu'un. Allah syu'unun yubdiha, Allah menzahirkan dan menyatakan apa yang Tuhan tentukan. Wala yabtadiha, bukan Tuhan baru mula tahu dan baru ibtidak, baru mula ni badak ni, badak. Nak tolak kepada pandangan golongan-golongan Mu'tazilah, Qadariyah al-ula ni, mereka menyatakan Tuhan tu
Ilmu Tuhan tu bil bada. Tuhan berlaku baru Tuhan tahu. Jadi Nabi kata syu'unun yubdiha. Perkara-perkara urusan yang Allah Ta'ala zahirkan. Itu apa yang berlaku. Keadaan Tuhan tu ialah menzahirkan pada tiap masa apa yang Tuhan telah tetapkan. Wala yabtadiha. Bukan Tuhan baru sahaja tahu dan bukan Tuhan baru saja tetap. Bukan. Yarfa'u biha aqwaman. Dengan inilah Allah Ta'ala mengangkat satu kaum iaitu ahli sunnah kerana mereka beriktikad bahawa ilmu Tuhan tu azali, ketentuan qada dan qadar Allah Ta'ala tu azali. Apa yang berlaku ini hanya Allah menzahirkan apa yang telah ditentukan sejak azali. Wa yadha'u akharin, dan dengannya Allah Ta'ala rendahkan, hinakan kumpulan yang lain iaitu ahli-ahli mubtadi'ah, golongan-golongan yang menyatakan bahawa bila berlaku baru Tuhan tahu. Dia suruh jawab gitu. Maka keesokan bila mengajar, mari juga orang sama tanya. Tanya bahawa ma sya'nu rabbukal an. Dijawablah sebagaimana Nabi ajar, syu'unun yubdiha wa la yabtadi biha, yarfa'u biha aqwaman wa yadha'u akharin. Lepas tu orang tu kata apa? Orang hak tanya tu, salli ala man 'allamaka. Hai Ibnu Syajari, selawatlah kamu kepada orang yang ajarmu. Nabi kan tahulah. Maknanya Rasulullah kata, mu kena selawat kepada orang yang ajar kamu dalam mimpi tu. Ya Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Salli ala man 'allamaka. Okey. Yaghfiru, kemudian dia pun bereda. Yaghfiru dzamban. Ni kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa sya'nullah? Yaghfiru dzamban. Dia mengampunkan dosa. Wa yakshifu karban. Dia menghilangkan kegusaran ataupun kesusahan. Yakshifu, dia mengangkat kesusahan orang. Wa yabtali qauman, dia menguji kaum-kaum tertentu. Dia buat cubaan, berlaku musibah, berlaku banjir seumpamanya. Wa yu'afi akharin, dan dia memberikan afiat, keselamatan kepada orang lain. Itu syu'un dia. Nampak? Sama ada orang itu melakukan dosa, maka dia minta ampun, Allah mengampunkan dosa. Okay. Intaha, selesailah. Wabillahi taufiq, dengan Allah Ta'ala sajalah taufiq. As-sam'u wal basar, kemudian masuk pada sifat sam' basar. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan, ada perbincangan? Sebut dah Izzat. Sebut dah awak tadi. Iradat muta'addidah. Dengar tak tadi? Dalam tu? Tak dengar? Masyiah tu satu. Apa sebab dia kata iradat muta'addidah? Betul lah hadisah. Apa bukti dia? Daripada mana boleh karamiyah mengatakan iradat tu muta'addidah? Tak ada jumpa? Tu kita kena dah, yelah, bukan masalah kita pun. Nampak tak? Tapi kena faham lah. Apa sebab mereka kata gitu? Pada mereka bila tengok pada nas-nas ayat Quran hadis, boleh tengok balik lah anak-anak hurai tadi. Lafaz yang Tuhan guna dengan berguna dengan iradat ataupun ma yatasarrafu daripada lafaz iradat tu dengan masyiah ada beza. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an, bila Tuhan nak sesuatu, maka apa yang Tuhan nak banyak tak? Banyak. Dan bila Tuhan nak ketika berlaku tu lah. Sebab itu mereka mengatakan iradat itu baharu dan iradat itu muta'addidah. Nampak? Okey. Zahir karamiyah ni ambil zahir. Golongan dia ambil zahir. Tapi menariknya kalau tengok soalan ni dalam YouTube ni, cari tak. Hak ni tak ada dalam YouTube ni. Hak ni apa nama ni? Salafi, golongan salafi, ulama salafi, bila ditanya tentang beza iradat masyiah, ni khabar ada beza kok. Boleh dengar lah. Tapi mungkin tak sama pun, tapi ada syibi-syibi. Kejap macam Mu'tazilah sikit, kejap macam Karamiyah sikit. Jadi sebab apa? Sebab ni katanya bila bahasa tu penting tu. Bahasa memang sebab ada memang beza, kali ikut penggunaan tu ada beza, tapi ulama ahli sunnah wal jamaah dia nampak kesan tu. Bagaimana boleh bawa kesan, mereka kata
Bila tengok pada segenap segi, sebenarnya iradat dan masyiah tu benda yang sama. Benda yang sama. Ya. Kadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.